Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz bin Kusairi dari kursus HGG 3023 Aplikasi Sistem Maklumat Geografi dan Analisis Ruangan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tugasan sembang bawang iaitu GIS di sekolah. Sebelum kita melanjutkan lagi perbahasan kita, eloklah kita mengenal pasti apa itu GIS. Meskipun kita telah mencapai tahap sebagai negara yang sedang membangun, namun kadar literasi berkaitan dengan GIS terlihat agak kurang jelas dan juga samar dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan guru dan juga pelajar di sekolah. Meskipun terdapat guru yang mempunyai ilmu ataupun kemahiran dalam GIS, namun tahap penguasaan yang mereka miliki dilihat boleh dikatakan agak kurang profesional lah. Maksudnya masih lagi amatur dan juga agak tidak jelas. Hal ini lantaran daripada kurangnya pengalaman, pendedahan dan juga cakna dalam GIS itu sendiri. Jadi secara umumnya GIS ni merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat berkomputer yang berfungsi untuk tujuan pengurusan maklumat, pengolahan, penganalisan dan juga pengeluaran maklumat yang sering berkaitan dengan data berbentuk peta dan juga pelan. Itu adalah maksud GIS secara umumnya. Namun terdapat beberapa pakar turut mendefinisikan GIS ni pada pandangan mereka sendiri. Contohnya Warboy dan juga Dukram pada tahun 2003 menyatakan GIS ni adalah satu sistem maklumat yang berasaskan komputer yang membolehkan penangkapan, pemodelan, penyimpanan, pencarian, perkongsian, manipulasi, analisis dan penyajian data geografi. Khususnya Buruk pada tahun 1989 menyatakan GIS adalah satu set alat untuk mengumpul, menyimpan, mendapatkan semula, mengubah dan mengaparkan data ruang dari dunia sebenar untuk satu keperluan yang tertentu. Khususnya adalah Rhine pada tahun 1989. Beliau menyatakan GIS adalah sistem komputer yang boleh menyimpan dan menggunakan data yang menerangkan tempat-tempat di permukaan bumi ni lah. Itu adalah definisi daripada pakar. Dan GIS itu sendiri sebenarnya mempunyai beberapa komponen yang penting, dan sekiranya salah satu daripada komponen yang kita maksudkan selepas ni tidak ada, maka pembinaan projek dalam GIS ni tidak akan dapat berjalan dengan lancar ataupun dilakukan dengan sempurna. Apa itu komponen? Yang pertama, komponen yang pertama yang perlu ada dalam GIS adalah perkakasan. Perkakasan yang dimaksudkan di sini adalah komponen komputer yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pembinaan projek GIS. Contohnya komputer itu sendiri, papan kunci, tikus, skrin komputer dan sebagainya. Itulah komponen pertama. Komponen yang kedua pula adalah perisian. Perisian ini kita boleh kata merupakan tulang belakang dalam pembinaan projek GIS. Dan perisian ini kebiasaannya boleh dimuat turunlah daripada website mereka sendiri. Contoh perisian yang terbaru dan terkini yang sering digunakan oleh golongan pakar adalah ArcMap, ArcGIS, Geomatik dan sebagainya. Khususnya komponen yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah data. Jadi sebelum ini kita dah ada perkakasan, perisian dan seterusnya, perlulah ada data. Data ni kita gunakan data yang terkini lah untuk kita masukkan di dalam perisian untuk mendapat hasil yang kita nak lah. Biasanya data yang digunakan dalam GIS ni terdapat dua, iaitu data atribut dan juga data ruang.
Okey, cara untuk mendapatkan data ni kebiasaannya melalui bancian, foto dan juga imej satelit dan sebagainya. Komponen yang keempat pula adalah manusia. Maksudnya sini tenaga manusia tu digunakan untuk menggerak dan mengendalikan GIS itu sendiri. Manusia ni kita boleh pecahkan kepada dua golongan lah, iaitu golongan pakar ataupun pembangun yang merupakan golongan pakar dalam GIS ni, dan seterusnya golongan yang kedua adalah pengguna. Pengguna ni merupakan orang yang boleh menggunakan GIS namun boleh dikatakan tidak begitu pakar jika dibandingkan dengan golongan pembangun. Dan kebiasaannya golongan pengguna ni adalah pensyarah di universiti, pelajar universiti dan sebagainya. Okey, komponen yang terakhir pula adalah kaedah. Kaedah ni pula adalah komponen yang harus dijalankan oleh manusia itulah, dan kaedah yang digunakan perlulah mengikut cara yang betul lah agar GIS ni boleh dilakukan dengan lancar. Okey, itu adalah komponen. Okey, GIS ni sebenarnya telah lama digunakan di seluruh dunia dalam pelbagai bidang. Di Malaysia sendiri, GIS kebiasaannya digunakan oleh Majlis Perbandaran, pihak keselamatan dan sebagainya untuk aktiviti-aktiviti perancangan bandar, menganalisis taburan jenayah, menganalisis taburan penyakit berjangkit seperti COVID-19 baru-baru ni, pilihan raya, mencari sumber alam dan juga pendidikan sekalipun. Sebagai contohnya dalam bidang pertahanan negara, iaitu ketenteraan. Okey, seperti mana yang kita tahu sebelum ni, tentera amat memerlukan peta ataupun carta bagi melakukan sesuatu operasi pertahanan. Perancangan tersebut sudah tentu akan melibatkan data-data atribut tertentu untuk dihubungkaitkan dengan maklumat yang terdapat di atas peta ataupun carta tersebut. Jadi penggunaan perisian GIS sudah tentu dapat menghubungkan secara berkesan ataupun efektif semua maklumat atribut tersebut dengan lokasi perancangan. Jadi secara tak langsung ketua pertahanan ataupun para panglima angkatan tentera boleh ia lebih memudahkan lagi mereka ni untuk membuat perancangan pertahanan. Okey, jadi sebenarnya konsep GIS ni telah lama digunakan dalam ketenteraan. Konsep tersebut telah dimajukan dengan bantuan teknologi komputer dan telah pun terbukti sebagai alat yang dapat membantu melicinkan lagi proses pentadbiran dan pengurusan dalam membuat keputusan dalam bidang pertahanan di Malaysia. Jadi di sini kita dapat melihat GIS itu sendiri amat penting dalam bidang pertahanan di Malaysia. Lalu bagaimana pula dengan bidang pendidikan? Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, dalam bidang pendidikan di Malaysia, penggunaan GIS ni boleh dikatakan masih kurang dan penggunaannya kita boleh sifatkan sebagai bersifat bersasar. Maksud dia sini, penggunaan GIS ni dia tidak meliputi semua pelajar, kalangan pelajar. Ini kerana kita dapat melihat sendiri penggunaan GIS di Malaysia ni kebanyakannya hanya diterapkan dalam kalangan pelajar pengajian tinggi saja. Contoh yang paling dekat adalah universiti kita sendiri, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Malaysia dan juga Universiti Malaysia Sabah. Okey, kalau kat Malaysia Sabah, GIS ni merupakan subjek yang wajib mereka ambil sekurang-kurangnya pada SEM 1 ataupun SEM 2. Okey, jadi situasi ini sebenarnya jelas berbeza dengan negara-negara yang luar. Di negara luar, penggunaan GIS ini telah meliputi dan digunakan sepenuhnya pada tahap
sekolah sekalipun. Contoh negara luar yang saya maksudkan adalah Turki, New Zealand, Hong Kong, Jepun, Australia dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya lah, bagi mewujudkan pelajar yang celik IT, berdaya saing dan setara dengan pelajar negara di luar, penggunaan GIS dalam kurikulum sekolah harus direalisasikan segera. Hal ini demikian kerana GIS ni berpotensi untuk diimplementasikan dalam pengajaran dan juga pembelajaran, kerana sekolah-sekolah menengah di seluruh pelosok Malaysia kebanyakannya lah telah pun memiliki kemudahan makmal komputer dan juga kemudahan pengaksesan internet. Projek-projek seperti projek sekolah misteri, projek perkomputeran sekolah dan juga pusat sumber sekolah telah melengkapkan sekolah-sekolah kat Malaysia ni dengan pelbagai kemudahan, di samping meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid dan juga guru terhadap kepentingan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Selain itu, ia juga harus direalisasikan segera sebab GIS ni saya boleh lihat ia berpeluang diketengahkan dalam sistem pendidikan di Malaysia berasaskan faktor pemberatan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia, program ICT dan juga reformasi pendidikan. Malah berdasarkan pemerhatian saya, banyakkan guru di sekolah terutamanya guru yang baru posting ni mempunyai tahap literasi komputer yang amat baik dan penguasaan komputer yang cemerlang lah. Jadi amat wajar GIS ni kita terapkan dalam sekolah. Okey, jadi sebelum ni kita telah melihat banyak negara luar telah memasukkan GIS dalam sukatan subjek mereka. Jadi berdasarkan kajian lepas, kita telah melihat dengan adanya GIS dalam sekolah, ia telah memberi impak positif terhadap pembelajaran di sekolah. Jadi adakah ia akan memberi impak yang sama kepada Malaysia? Dan adakah dengan adanya GIS ni dekat Malaysia, sekolah Malaysia, ia akan memberi manfaat dan faedah seperti yang diharapkan? Justru itu, berdasarkan penelitian dan juga kajian lepas, saya mendapati terdapat beberapa faedah ataupun manfaat sekiranya GIS ni dimasukkan di dalam kurikulum sekolah di Malaysia. Okey, manfaat yang pertama adalah ia boleh diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran di sekolah. Okey, seperti yang kita maklum, pihak kementerian telah menyarankan setiap sekolah untuk mewujudkan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi. Maka GIS adalah satu platform yang paling sesuai. Hal ini demikian kerana GIS yang kita tahu ia merangkumi pelbagai bidang. Jadi secara tidak langsung ia boleh beradaptasi dengan pelbagai mata pelajaran. Contoh yang paling mudah adalah geografi. Dalam hal ini, guru akan lebih mudah dalam menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan lebih efisien dan juga teliti. Justru dengan adanya teknologi ni, pemahaman para pelajar di sekolah akan lebih baik lagi. Hal ini kerana apabila kita sedia maklum, tidak semua pelajar boleh menggambarkan bentuk muka bumi dengan baik, dan pelajar lebih mudah faham sekiranya mereka melihat grafik ataupun lihat sesuatu secara 3D dalam pembelajaran seharian mereka. Contoh yang paling mudah adalah bentuk fizikal pandang darat saliran. Okey, kita faham tidak semua pelajar berkesempatan untuk melihat pandang darat seperti tasik ladang, susun berpancar, delta dan sebagainya dalam imej sebenar. Jadi dengan adanya GIS ni, guru akan berkesempatan untuk menunjukkan komponen yang telah saya masukkan di sini dengan secara 3D lah. Jadi dengan adanya GIS ni, pelajaran yang bersifat terhad dalam kelas akan menjadi lebih mudah bagi pelajar. Okey, seterusnya manfaat yang kedua adalah memberi impak positif kepada pelajar sekolah. Okey, dalam hal ini berdasarkan
kajian lepas GIS. Kajian lepas GIS dilihat mampu untuk meningkatkan minat para pelajar dalam pembelajaran, misalnya subjek geografi lagi. Hal ini demikian kerana pelajar dilihat lebih minat dalam membuat peta menggunakan teknologi berbanding melukis yang kita sedia maklum merupakan kaedah tradisional dan membosankan. Hal ini justru akan memberi motivasi tambahan kepada pelajar di samping dapat meningkatkan syarif huruf dan penggunaan teknologi dalam diri pelajar itu sendiri. Okey, manfaat yang ketiga adalah ia boleh membantu memudahkan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, seperti yang kita tahu sebelum ni terdapat banyak kaedah pembelajaran yang telah digunakan oleh para guru di sekolah. Dalam hal ini, GIS dilihat mampu untuk memudahkan penggunaan kaedah pembelajaran seperti kaedah pembelajaran berasaskan masalah, kaedah pembelajaran berasaskan inquiry. Hal ini kerana para pelajar dikehendaki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan perisian GIS. Malah penggunaan GIS ni juga boleh disifatkan sebagai pembelajaran abad ke-21. Okey, seperti yang kita tahu, BAK21 ni ia merupakan kaedah di mana guru hanya berfungsi sebagai pemudah cara dalam satu pembelajaran. Malah dengan menggunakan GIS dalam mata pelajaran, kita akan melihat BAK21 ini akan berjalan dengan lancar. Hal ini kerana penggunaan GIS secara tidak langsung memaksa pelajar untuk berfikir secara kreatif dan juga kreatif. Malah sikap kolaboratif dan juga komunikasi dalam diri mereka juga akan muncul ketika menggunakan GIS ini. Jadi maka sini dapat kita lihat sememangnya penggunaan GIS dalam kurikulum sekolah sebenarnya mampu untuk memudahkan kaedah pembelajaran di sekolah. Itu adalah beberapa manfaat lah, sedikit manfaat sekiranya GIS ada di sekolah. Namun persoalannya di sini adalah bersediakah Malaysia mewujudkan penggunaan GIS dalam kurikulum sekolah? Berdasarkan kajian lepas dan pemerhatian saya, sebenarnya terdapat banyak cabaran yang mungkin boleh menjadi batu halangan dalam pelaksanaan ini. Perkara ini juga telah terbukti apabila banyak negara luar yang sebelum ini telah menggunakan GIS mengalami halangan dan cabaran dalam penggunaan GIS ni. Jadi apa cabaran tersebut? Okey, cabaran yang pertama adalah kurang pengetahuan daripada guru maupun pelajar. Okey, halangan di sini dapat kita lihat datangnya daripada guru itu sendiri. Guru-guru yang buta IT dan kurang kemahiran komputer ni akan menjadi halangan terbesar dalam membawa GIS ke sekolah. Ini kerana sekiranya guru tidak tahu dan pengetahuan GIS berkaitan GIS dalam diri mereka adalah kurang, maka kebarangkalian kejayaan guru untuk mengajar GIS kepada pelajar sekolah adalah rendah. Jadi meskipun kat Malaysia ni terdapat beberapa guru yang pakar dalam pengajaran GIS, namun kelompok guru tersebut dilihat sangat kecil. Hal ini dapat kita lihat pada negara yang melaksanakannya, contohnya Turki. Berdasarkan kajian lepas, hasil kajian menunjukkan kekurangan pengetahuan dan kemahiran GIS dalam kalangan guru menjadi penghalang utama dalam mengimplementasi GIS dengan lebih meluas kat Turki. Tambahan pula guru-guru kat Turki ni ia kurang menguasai bahasa Inggeris. Jadi dalam hal ini mereka menghadkan penggunaan buku-buku GIS yang majoritinya dalam pasaran Inggeris. Selain itu, kat Malaysia sendiri hanya beberapa buah universiti sahaja yang menawarkan GIS kepada guru-guru dalam latihan, manakala guru-guru yang sedia berkhidmat tidak mempunyai pengetahuan GIS. Jadi jelas di sini jika hanya bersandar kepada pengetahuan sahaja, namun pengetahuan terhadap GIS kosong, maka usaha
untuk mewujudkan GIS dalam kurikulum di Malaysia adalah sia-sia sahaja. Jadi pada pandangan saya sendirilah, jadi jalan penyelesaian yang paling efektif bagi menghadapi halangan ini adalah dengan mengadakan kursus khas dari pakar kepada para guru yang tidak mempunyai pengetahuan terhadap GIS. Okey, yang seterusnya adalah masalah peralatan. Seperti yang kita sedia maklum, bagi meyakinkan dan memastikan para pelajar benar-benar faham akan sesuatu pembelajaran tersebut, pembelajaran secara praktikal itu sangatlah penting. Maka bagi menjayakan pembelajaran praktikal tersebut, segala persiapan termasuklah peralatan sangatlah penting. Begitu juga dengan GIS. Dalam konteks ini, kita melihat penggunaan peralatan dalam GIS merupakan cabaran terbesar yang mungkin dihadapi oleh beberapa sekolah. Ini kerana tidak semua sekolah diberikan kemudahan akses ini berikutan alasan-alasan yang tertentu. Namun dan sekiranya hendak mendapatkan aset tersebut, jalan yang paling mudah adalah dengan membeli aset-aset tersebut. Namun kebanyakannya perkakas dilihat terlalu mahal bagi sesengah sekolah dan ianya sukar diperolehi. Justru cabaran inilah yang mengakibatkan GIS sukar diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Okey, cabaran yang ketiga adalah masalah bekalan elektrik dan juga capaian internet. Seperti yang kita maklum, bekalan elektrik dan juga capaian internet juga termasuk dalam cabang kecil komponen dalam penggunaan GIS. Dan sekiranya, seperti yang saya telah beritahu sebelum ini, sekiranya salah satu komponen daripada komponen itu tak ada, maka penggunaan GIS tidak akan dapat dilakukan dengan baik ataupun sempurna. Perkara ini mungkin tak menjadi masalah bagi beberapa sekolah, namun ia adalah cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh beberapa sekolah di Malaysia, terutamanya sekolah yang ada di pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Ini kita sudah maklumlah, sekolah yang ada di sana banyakkannya tidak mendapat capaian internet dan juga bekalan elektrik lantaran daripada alasan tertentu seperti faktor fizikal yang gunung ganang, di samping lokasi sekolah tersebut yang terletak sangat jauh daripada pusat bandar itu sendiri. Lantaran pada ini, para pelajar akan mengalami kesukaran untuk memuat turun beberapa perisian penting yang terhubung dengan GIS seperti ARGIS dan sebagainya. Malah perolehan data juga terbatas dalam kalangan guru maupun pelajar di sekolah. Jadi jelaslah di sini perkakasan yang tidak cukup dan kurang jelas boleh menjadi cabaran utama dalam memasukkan GIS dalam sekolah. Seterusnya, cabaran yang keempat adalah kurang bantuan teknikal. Maksudnya di sini adalah kurangnya pakar dalam GIS bagi melancarkan pembelajaran di sekolah. Hal ini berkemungkinan akan melambatkan proses pembelajaran sekolah lantaran daripada tiada rujukan daripada pakar. Seperti yang telah saya bahaskan sebelum ini, kebanyakannya pengetahuan guru berkaitan pengetahuan kebanyakan guru berkaitan GIS adalah terhad dan kelompok mereka ni adalah sikitlah. Jika tak ada bantuan teknikal daripada pakar, maka usaha dalam didik pelajar dilihat agak lambat ataupun terbatas. Maka jalan penyelesaian yang paling relevan adalah sekurang-kurangnya setiap sekolah haruslah mempunyai seorang pakar GIS. Bahkan di peringkat universiti, contohnya UPSI sendiri mempunyai beberapa orang pakar GIS dalam jabatan geografi alam sekitar mereka. Okey, halangan yang terakhir pula adalah masa. Maksudnya sini halangan kekangan masa. Kekangan masa kebiasaannya akan terjadi dalam kalangan pelajar maupun guru sekolah itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, untuk menguasai GIS dengan expert bukanlah sesuatu yang mudah dan boleh dilakukan dalam satu hari saja. Malah guru di sekolah juga bukannya hanya terikat dan komited kepada subjek geografi sahaja. Ada yang menjadi warden, ada yang terlibat dengan mesyuarat, ada yang terlibat dengan pentadbiran sekolah, terikat dengan keluarga, terlibat dengan kurikulum sekolah.
Manakala pembelajaran GIS ni pula memfokuskan tidak hanya teori, malah praktikal yang kita sedia maklum, menggunakan masa yang banyak dalam pembelajaran ni. Jadi contoh negara yang mengalami cabaran ni adalah New Zealand. Dalam kajian lepas, kajian mendapati kekangan masa dalam kalangan guru merupakan faktor utama yang melambatkan perkembangan GIS di New Zealand secara keseluruhannya. Faktor masa ni ia merangkumi masa yang perlu untuk mempelajari cara menggunakan GIS, menulis RPH yang bersesuaian, menulis kertas arahan, serta masa yang perlu diluangkan dalam makmal komputer itu sendiri. Maka jelas dari sini masa juga menjadi cabaran yang besar dalam GIS ini dimasukkan ke dalam sekolah. Okey. Jadi secara kesimpulannya, GIS dilihat sangat banyak memberi kebaikan dan kepentingan sekolah sekiranya dimasukkan ke dalam pendidikan sekolah. Ini kerana GIS mampu melancarkan proses pembelajaran dan pengajaran di samping mampu menarik minat para pelajar dalam mata pelajaran di sekolah, khususnya subjek geografi. Hal ini kerana GIS ni dilihat mempunyai kebolehan untuk menjadikan geografi itu sebagai satu subjek yang semakin menarik. Ialah seperti kita tahu sebelum ni, kebanyakannya pelajar menganggap bahawa geografi ni merupakan satu subjek yang hanya boleh belajar tentang fakta dan tidak banyak menggunakan teknologi. Sehingga hari ini pun kaedah PNP yang amat ketara diguna pakai dalam penyampaian geografi adalah kaedah chalk and talk dan penyampaian fakta 100%. Justru itu dengan adanya GIS ni, para pelajar akan berkesempatan mengasah minat dalam teknologi di samping boleh menjadikan kaedah pembelajaran ini semakin baik. Namun bagi merealisasikan impian tersebut, sebagai para guru khususnya, kita haruslah berusaha untuk melihat dan seterusnya menangkis pelbagai cabaran dan tanggapan yang menyatakan GIS tidak relevan di sekolah. Contohnya cabaran yang berkaitan dengan guru kurang berpengalaman tentang GIS. Okey, dalam hal ini sebagai generasi muda, kita haruslah berusaha untuk mengasah kebolehan teknologi maklumat dengan lebih tajam lagi. Ini kerana penguasaan teknologi maklumat yang tinggi bukan sahaja boleh memberi manfaat kepada kita, malah boleh memberi manfaat kepada orang lain, bahkan kepada negara sekalipun. Jadi meskipun kat Malaysia ni masih buat masa ni lah, belum ada lagi usul dan perancangan yang menyatakan GIS akan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Namun perkara ni justru tidak mustahil akan berlaku pada masa akan datang kerana banyak kebaikan ataupun manfaat yang boleh diberikan oleh GIS kepada sekolah. Malah GIS ni pula juga merupakan satu bidang yang amat penting kepada negara dalam usaha mencapai negara maju baik dalam pendidikan, ekonomi maupun sosial. Okey, jadi sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.